Buletin 1.30 28 Oktober bersama saya Nur Razlina Akla. Tajuk utama hari ini, lagi runtuhan projek dalam pembinaan, kali ini di Johor. Juga susulan tular video penemuan tikus, MAHB pasang 70 perangkap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang pekerja warga Bangladesh maut dalam kejadian sebuah jambatan yang dalam pembinaan runtuh di Jalan Pengerang ke Sungai Rengit, Johor pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Ashmon Bajah ketika dihubungi mengesahkan kejadian. Mangsa dipercayai hanya satu-satunya pekerja yang terlibat dalam kejadian itu dan ini turut disahkan oleh penyelia di tapak pembinaan itu. Mangsa berumur 42 tahun. Punca sebenar kejadian masih dalam siasatan. Sementara itu, Jurucakap Bomba dan Penyelamat Bandar Penawar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan jam 9.44 pagi. Sebuah jentera bersama seorang pegawai dan 8 anggota tiba di lokasi kejadian mendapati mangsa telah meninggal dunia. Mayat mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Malaysia Airport Holdings Berhad MAHB menyatakan rasa kesal susulan penemuan seekor tikus di Terminal Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang beberapa hari lalu. MAHB melalui kenyataan menjelaskan aktiviti pengawalan serangga termasuk kaedah pengasapan untuk membasmi haiwan perosak dilakukan setiap 2 minggu. Aktiviti pembasmian itu di bawah seliaan bahagian kawalan penyakit berjangkit Kementerian Kesihatan Malaysia. Susulan penemuan tikus serta rakaman yang tular di media sosial itu, MAHB telah meletakkan 70 perangkap di sekitar bangunan terminal. Rakaman berdurasi 28 saat yang dimuat naik pemilik Facebook A. Kadir Jasin semalam kini mendapat lebih 1,000 tontonan. Video berkenaan turut mendapat pelbagai reaksi daripada pengguna Facebook, namun tidak dinyatakan tarikh dan masa kejadian itu berlaku. Sebuah kilang perabot di Kampung Pisang Air Hitam Pulau Pinang hangus dalam satu kebakaran malam tadi. Kebakaran berlaku pada kira-kira jam 9 malam dan memusnahkan keseluruhan kilang itu. Komander Operasi Kanan Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak, Nazari Mustafa berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 9.14 malam dan sampai di lokasi kejadian kira-kira 5 minit kemudian. Pada jentera yang pertama sampai di lokasi kejadian pada jam 21.19 dan didapati api marak dengan kuat dan kita mengalami kesukaran iaitu adalah PD bomba terletak di jarak antara 500 meter daripada lokasi kejadian dan tekanan air pada masa yang berlaku itu pun agak kurang. Hampir 10 jentera dikejarkan ke lokasi kejadian dan seramai 60 pegawai dan anggota terlibat dalam kerja pemadaman. Menurutnya, api dapat dikawal kira-kira 10 minit. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca dan jumlah kerugian masih disiasat. Seorang lelaki rentung selepas kenderaan mewah dipandunya terbakar. Selepas merempuh pembahagi jalan, mangsa dikenali sebagai Tan Heng Wee, 32 tahun, maut di tempat kejadian. Kejadian berlaku kira-kira jam 2.30 pagi tadi di kilometer 32.4 Lebuh Raya Kesas dari Shah Alam, Selangor, menghala ke Kelang. Pihak bomba dan penyelamat Shah Alam tiba di lokasi kira-kira 10 minit selepas kejadian bagi mengawal kebakaran. Mangsa yang memandu kenderaan jenis Mercedes dipercayai memandu secara laju sebelum hilang kawalan. Mayat dibawa ke Hospital Shah Alam untuk tindakan lanjut. Seorang maut manakala 4 cedera dalam kemalangan membabitkan 3 kenderaan. Kemalangan berlaku di kilometer 340 Lebuh Raya Pantai Timur LPT 2 berhampiran hentian rehat dan rawat pakar kira-kira jam 1.20 pagi tadi. Kemalangan membabitkan sebuah lori dengan muatan ikan keli, sebuah trailer membawa muatan biji besi dan sebuah pacuan 4 roda.
Kelindan lori Yadara, 38 tahun, warga Kemboja, cedera di kepala dan badan maut di tempat kejadian. Ketika kejadian, mangsa bersama pemandunya dalam perjalanan dari Kuala Terengganu menuju ke Kuantan. Manakala trailer berkenaan dari arah sama menghala ke Kemaman. Pemandu lori dikatakan terlanggar bahagian belakang kanan trailer. Sejurus kemudian, sebuah kenderaan patrol 4 roda jenis Toyota Hilux yang dinaiki 3 beranak gagal mengelak lalu merempuh lori itu. Sebuah jentera bersama 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Dungun tiba di lokasi jam 2.15 pagi selepas menerima panggilan jam 1.49 pagi. Kami buat kerja-kerja mengeluarkan masa selama 20 minit dan kesukarannya adalah kerana lori itu tersangkut di belakang trailer. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Dungun untuk bedah siasat. Pemandu lori ikan dan 3 beranak yang cedera dirawat di unit kecemasan hospital sama. Kerajaan Negeri Kedah mengesyorkan Kementerian Pengangkutan menarik balik lesen operasi pengusaha feri yang gagal menyelenggara perkhidmatan dengan baik sehingga menjejaskan keselamatan penumpang. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Mukhris Tun Mahathir, Kerajaan Negeri memandang serius insiden feri dari Langkawi ke Kuala Kedah yang rosak kemarin sehingga menyebabkan 25 penumpang dan 9 kru terkandas di laut selama 7 jam. Setakat terkandas pun sebenarnya tidak menepati piawaian, dan saya ingin mengesyorkan kepada Kementerian Pengangkutan kalau mana-mana syarikat menghadapi masalah yang berulang, maka kita akan ambil tindakan supaya syarikat itu tidak lagi dibenarkan beroperasi, baik daripada Kuala Kedah ke Langkawi maupun saya ingat daripada Kuala Perlis pun tentunya mereka pun tak akan benarkan perkara seperti itu berlaku. Tambahnya, peraturan ketat itu perlu dilaksanakan bukan sahaja untuk keselamatan orang ramai tetapi juga memastikan industri pelancongan di Langkawi tidak tercemar dengan insiden tidak diingini. Dalam kejadian baru-baru ini, feri yang terkandas di bawah kendalian syarikat Dragon Star Shipping Sdn Bhd yang baru mengendalikan khidmat feri penumpang di Langkawi. Dalam pada itu, perjalanan keluar dan masuk feri dari Kuala Kedah dan Kuala Perlis ke Langkawi terjejas akibat masalah air cetek. Pengurus operasi feri Line Venture Baharin Baharum berkata sepanjang tempoh 10 tahun ini terdapat 2 kes feri terkandas kerana masalah itu. Kejadian terbaru berlaku pada Jumaat lalu apabila feri yang membawa 25 penumpang terkandas kira-kira 25 batu nautika dari Terminal Feri Kuala Kedah. Kejadian berlaku akibat kerosakan pada enjin feri berkenaan. Manakala kejadian pertama berlaku pada Jun lalu apabila sejumlah 423 penumpang terkandas di beting pasir selama 6 jam. Kejadian berlaku pada jarak 0.8 batu nautika dari Terminal Feri Kuala Perlis akibat angin kencang dan air surut. Tambah Baharin, kejadian feri terkandas kebiasaannya berpunca akibat laluan yang cetek kerana air surut dan kerosakan pada kipas feri akibat pelanggaran dengan pukat atau kayu-kayu hanyut. Untuk kerosakan pada kipas feri, 18 kes dilaporkan tahun ini. Bekas Ahli Parlimen Pandan Rafizi Ramli setakat ini mendahului pencabarnya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam saingan merebut jawatan timbalan Presiden PKR. Keputusan tidak rasmi menyaksikan Rafizi mendahului dengan jurang tipis sebanyak 1,229 undi. Setakat ini, Rafizi memperoleh 46,477 undi, manakala Datuk Seri Azmin yang juga Menteri Hak Ehwal Ekonomi selaku penyandang jawatan timbalan Presiden meraih 45,248 undi. Keputusan itu berdasarkan maklumat terkini merangkumi 12 negeri yang sudah mengadakan pemilihan masing-masing. Daripada jumlah itu, 6 negeri sudah memuktamadkan keputusan iaitu Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Terengganu, Pahang dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Selebihnya adalah negeri yang masih lagi dalam proses memuktamadkan keputusan merangkumi pemilihan fasa 1 dan 2 di Selangor, Perlis, Negeri Sembilan, Melaka, Kedah serta Perak. Hari ini berlangsung pemilihan PKR fasa 3 di Selangor membabitkan 6 cabang iaitu Tanjung Karang, Kuala Selangor, Ampang, Pandan, Shah Alam dan Hulu Langat.
Bagi jawatan Naib Presiden, Nur Izzah Anwar memberikan saingan hebat berbanding pencabarnya yang lain. Ahli Parlimen Pematang Pauh itu meraih undi sebanyak 45,500 undi. Beliau diekori Ahli Parlimen Ampang yang juga Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraidah Kamarudin yang memperoleh 35,665 undi. Ahli Parlimen Kuala Langat Dr. Xavier Jakumar pula memperoleh 30,885 undi dan bekas Ahli Parlimen Batu Tian Chua dengan 26,270 undi. Jawatan Naib Presiden hanya menyediakan 4 slot untuk diisi. Saingan Ketua Angkatan Muda Keadilan tidak kurang hebatnya apabila 3 calon berentap bagi merebut jawatan berkenaan. Mereka adalah Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasrullah Muhammad Nasir yang memperoleh 8,149 undi. Adun Seberang Jaya Dr. Afif Bahardin mendapat 8,136 undi dan Adun Kota Anggrek Muhammad Najwan Halimi tercorot dengan 1,781 undi. Pertembungan bagi merebut jawatan Ketua Wanita PKR pula menyaksikan adun Taman Medan Haniza Muhammad Talha jauh meninggalkan Fuziah Saleh yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dari segi undi. Keputusan tidak rasmi menunjukkan Haniza mempunyai peluang cerah untuk menang jawatan Ketua Wanita PKR apabila memperoleh undi sebanyak 15,117 undi, manakala Fuziah hanya meraih 11,979 undi setakat ini. Kerjaya sebagai barista atau pembancuh kopi bukan pekerjaan remeh, sebaliknya mencabar. Jika tidak kena gayanya, rasa kopi yang dihasilkan tidak mencapai standard yang dimahukan. Seperti orang seni juga, penyediaannya memerlukan kreativiti di luar jangkaan. Wartawan Izzati Rizan menyelami kehidupan sebagai seorang barista yang berpengalaman sehingga pendapatannya mencecah 4 angka. Afiq Amarhan sudah mempunyai 5 tahun pengalaman sebagai seorang barista. Menepis persepsi negatif kerjaya ini kurang mencabar, Afiq berusaha meningkatkan kemahiran dalam pembuatan kopi sehingga dia berhasil menjadi seorang jurulatih barista. Kata Afiq, perkara utama adalah pengetahuan mengenai jenis kopi itu sendiri, selain bijak membuat imbangan rasa, bau dan seninya. Lazimnya untuk ditauliahkan sebagai pakar kopi, barista perlu memasuki kelas atau akademi. So jadi barista ni banyak orang ingat kita duduk belakang mesin, buat kopi je, duduk diam lah kadang-kadang kan. Tapi sebenarnya dia banyak engagement. Itu adalah salah satu sebab kenapa saya jadi barista. Saya rasa bila saya dapat bercakap dengan seseorang yang tanya, nak tahu lebih tentang kopi, saya rasa bila saya dapat share tu dia jadi satu yang macam accomplishment. Afiq ditemui pada Festival Kopi Anjuran Resort World Genting yang berlangsung di Genting baru-baru ini. Jelasnya, pendapatan barista boleh mencecah RM8,000 sebulan berdasarkan pengalaman. 1.5 minit hingga 2 minit adalah masa yang diperuntukkan untuk seorang barista menyiapkan secawan latte, di mana corak berbentuk hati dan juga dedaun adalah yang paling popular dihidangkan kepada pelanggan mengikut standard piawaian antarabangsa. Yuk, minum kopi dulu. Sedap. Festival Kopi Genting ini dianjurkan dengan kerjasama syarikat minuman kopi Nescafe serta Akademi Kopi dan Barista Guard Asia. Izzati Rizan, Genting, Pahang. Pihak berkuasa Arab Saudi akan mendakwa suspek dalam pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi, kata Adil Al-Jubeir, Menteri Luar Arab Saudi, sebagai maklum balas terhadap permintaan Turki untuk mengekstradisi kesemua suspek kes itu ke Istanbul. Kenyataan Adil itu dibuat sehari selepas Turki menggesa 18 rakyat Arab Saudi diekstradisi kerana disyaki terbabit dalam pembunuhan Khashoggi. Pada 2 Oktober lalu, Khashoggi dilihat kali terakhir memasuki konsulat Arab Saudi di Istanbul untuk menyiapkan dokumen perkahwinannya. Selepas menafikan lokasi Khashoggi selama hampir 3 minggu, Riyadh mengaku pembunuhan wartawan itu sudah dirancang. Sebuah helikopter milik klub Leicester City Vichai Srivardhana Prabha terhempas di kawasan tempat letak kereta pasukan bola sepak itu. Bagaimanapun, masih tidak diketahui jika Vichai menaiki helikopter itu ketika ia hilang kawalan 1 jam selepas perlawanan Liga Perdana berakhir. Menurut saksi, helikopter itu baru berlepas dari bahagian atas stadium sebelum nahas. Jurucakap kelab dalam satu kenyataan memaklumkan mereka giat membantu pihak polis dan perkhidmatan kecemasan bagi mengendalikan insiden ini. Pihak stadium bagaimanapun enggan mengulas lanjut.
Pemimpin kerajaan Turki, Rusia, Perancis dan Jerman bertemu hari ini untuk mencari penyelesaian politik kepada perang saudara di Syria. Perbincangan meliputi akses kepada bantuan kemanusiaan dan gencatan di kubu terakhir dikuasai pembangkang di negara itu. Kehadiran Presiden Vladimir Putin, Emmanuel Macron dan Chancellor Jerman Angela Merkel disambut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Sebelum ini, Turki dan Rusia telah mengadakan rundingan dengan Iran mengenai konflik sama. Bagaimanapun, persidangan hari ini adalah yang pertama melibatkan dua pemimpin paling penting kesatuan Eropah iaitu Perancis dan Jerman. Sehingga kini, perang di Syria telah meragut lebih 400,000 nyawa sejak 2011. 11 maut dan 6 cedera dalam serangan tembakan di kuil Yahudi di Pennsylvania, Amerika Syarikat dalam satu upacara keagamaan Sabath semalam. Penyerang yang merupakan penduduk tempatan Robert Bowers dilaporkan berulang kali melaungkan jeritan dan melepaskan tembakan rambang. Suspek turut melepaskan tembakan ke arah pegawai yang bergegas ke tempat kejadian menyebabkan 3 daripada mereka cedera. Bowers dipindahkan ke hospital berdekatan sebaik diletakkan di bawah tahanan polis. Pihak berkuasa memaklumkan serangan menggunakan rifle dan sekurang-kurangnya 3 pucuk pistol. Polis percaya jenayah bermotifkan benci. Perak menjulang trofi Piala Malaysia edisi yang ke-92 selepas menumpaskan Terengganu FC di perlawanan akhir. Pemenang terpaksa ditentukan menerusi sepakan penalti yang berkesudahan 4-1 memihak Perak selepas kedua-duanya terikat 3-3 pada 120 minit masa permainan sebenar dan masa tambahan. Stadium Shah Alam padat dengan lebih 70,000 penyokong kedua-dua pasukan yang membanjiri venue perlawanan akhir Piala Malaysia edisi ke-92. Permainan bersemarak sebaik sepak mula apabila Terengganu FC menjaringkan gol pantas ketika perlawanan berusia seminit menerusi ketua pasukan Cece Kipre yang memanfaatkan kesilapan hantaran ke belakang pasukan lawan. Faktor gemuruh terus memperangkap Perak yang sekali lagi membuat kesilapan melepaskan gol kedua. Menyaksikan penyokong TFC terus berpesta meraihkan jaringan Kipre yang menghukum kesilapan penjaga gol Muhammad Hafizul Hakim Khairul Nizam Joti untuk menggandakan kedudukan sebelum rehat. Asalkan awal seminit selepas separuh masa kedua bersambung memberi nafas kepada Perak bangkit semula apabila Muhammad Firdaus Sayyadi merapatkan jurang jaringan menerusi rembatan deras. Perak sekali lagi membolosi gawang lawan 2 minit selepas itu. Namun penyerah Gilmar da Silva dibatalkan sebab dapat di dalam keadaan offside. Drama kian sarat dalam tempoh 10 minit kemudian apabila Perak dan Terengganu FC terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain gara-gara kad kuning kedua yang diperoleh Gilmar dan Lita. Di ambang kekalahan, Perak mengubah nasib dengan jaringan penyamaan pada masa kecederaan menerusi Brandon Gunn sekaligus mengheret permainan ke masa tambahan. TFC kembali di depan kesekian kalinya menerusi gol menarik Muhammad Faiz Muhammad Nasir minit ke-96. Namun hasrat untuk menjulang trofi sekali lagi dinafikan Perak yang menyamakan kedudukan 3-3 seminit sebelum permainan tamat gara-gara gol sendiri Igor Zonjic. Nasib nyata tidak berpihak skuad bimbingan Irfan Bakti Abu Salim yang gagal menggunakan 2 sepakan penalti oleh Igor Zonjic dan Thierry Champabil. Manakala Wanda Luis, Amirul Azhar Aznan, Syahrul Muhammad Saad dan Leandro Dos Santos memanfaatkan peluang sebaiknya untuk mengangkatkan kemenangan dramatik ke atas Terengganu FC dengan keputusan 4-1. Menamatkan kemarau trofi gelaran juara Piala Malaysia mengulangi detik sama 20 tahun lalu juga menewaskan lawan sama dengan sepakan penentuan penalti 5-3 selepas terikat 1-1 di Stadium Nasional Bukit Jalil. Baik Perak maupun Terengganu FC, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi nasib berbeza dialami kedua-dua pasukan sehingga menjadikan perlawanan berakhir dengan keputusan dramatik. So we say forget about first half, we make mistakes, we come back bigger and stronger in the second half, and to their credit, they stuck to the game plan, and I cannot ask for them anything more because they were magnificent tonight. Selepas beberapa tahun, saya tak boleh cakap apa. Perlawanan ini sangat bermakna buat kami. Di permulaan perlawanan kami dijaringi 2 gol. Tapi apapun,
Allah itu tolong kami. Syukur Alhamdulillah. Ini untuk negeri Perak. Saya nak mencipta sesuatu untuk Terengganu lah kan ya, kerana dapat membawa mereka ke final, kerana the road to final tu very beautiful kan ya, by beating Felda as well as our hero JDT kan ya. Jadi cukup manislah sebenarnya. Dia patutnya complete dengan juara malam ni, tapi itulah saya kata ni, the element of luck, nasib tidak dan kita tak boleh bergantung nasib juga kan tak. Kebetulan penalti pula kan tak. Last minute. Dalam pada itu, pengerusi Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, membidas mutu pengadilan yang lemah pada perlawanan akhir Piala Malaysia 2018 di antara Terengganu FC menentang Perak di Stadium Shah Alam. Menerusi catatan Twitter Tunku Mahkota Johor itu, Tunku Ismail menyatakan rasa terkejut apabila mengetahui pengadil Suresh Jayaraman yang beliau sendiri tidak kenal telah ditugaskan untuk mengendalikan perlawanan pada malam berkenaan. Menurut Tunku Ismail, mutu pengadilan yang lemah di Liga Malaysia menjadi punca beliau mahu mendapatkan khidmat pengadil dari luar negara mengendalikan perlawanan penting. Namun hasrat itu tidak dipersetujui pengurusi jawatankuasa pengadil Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Sukidin Saleh. Tambah Tunku Ismail, Sukidin menganggap ia seperti memperkecilkan pengadil tempatan. Namun pemilik kelab bola sepak Johor Darul Takzim itu menegaskan liga di negara ini memerlukan bantuan dan artikel MFL ada menerangkan mengenai perkara ini. Justru Tunku Ismail berkata adalah tepat pada masanya untuk MFL menggunakan khidmat pengadil luar negara dalam mengendalikan perlawanan bola sepak yang penting di Liga Malaysia seperti yang diamalkan di Liga Thailand pada masa ini. Pada aksi final Piala Malaysia semalam, pengadil perlawanan Suresh Jayaraman bukan saja mencetuskan rasa kurang senang pemain Terengganu dan Perak, malah turut mengundang pelbagai reaksi negatif penyokong kedua-dua pasukan serta netizen di media sosial. Berdasarkan semakan di laman web rasmi Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, Suresh tidak berada dalam senarai pengadil Badan Induk Bola Sepak Dunia itu, namun memulakan karier sebagai pembantu pengadil di Liga Perdana pada 2011 dan mula menjadi pengadil Liga Super pada 2016. Buletin 1.30 berakhir di sini. Jangan lupa subscribe YouTube Buletin TV3 untuk lebih banyak laporan berita. Kami akhiri dengan visual usaha menyelamat seekor kangaroo daripada mati lemas di Safety Beach, Australia. Salam hormat dan Assalamualaikum.